Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai guys, apa khabar? Harap you all sihat-sihat, tenang and ceria sentiasa. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Cikgu harap you all dapat menonton video ini sehingga habis. Kepada yang masih belum subscribe, mohon subscribe channel ini sebagai tanda sokongan dan cikgu akan teruskan dalam membuat video-video seterusnya, insya-Allah. Okey, kita teruskan. Sebagai pengenalan, negara kita mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Ini telah menggalakkan pertumbuhan pelbagai jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia. Tajuk kita hari ini tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, secara umumnya di negara kita mempunyai 5 jenis tumbuhan semula jadi ataupun hutan. Yang pertama adalah hutan hujan tropika. Seterusnya hutan pantai, hutan paya air tawar, hutan paya air masin dan hutan gunung. So kita akan lihat hutan hujan tropika dulu. Okey, hutan hujan tropika. Okey, hutan hujan tropika selain hutan hujan tropika, ia juga dikenali sebagai hutan khatulistiwa. Hutan khatulistiwa adalah hutan yang paling luas di Malaysia dan mempunyai pelbagai spesies. Kerana sekiranya you all berpeluang untuk membuat jungle trekking, masuk ke dalam hutan, korang akan jumpa pelbagai jenis spesies yang terdapat di dalam hutan hujan tropika. Jalan-jalan, oh meranti, jalan-jalan, oh cengal, jalan-jalan, oh tualang, mersawa dan banyaklah dia pelbagai spesies. Sebelum tu mari kita lihat di manakah taburan hutan hujan tropika di Malaysia. Baiklah, ini adalah peta yang menunjukkan taburan tumbuhan semula jadi di Malaysia. So kita akan fokus kepada hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika adalah kawasan yang ditandakan dengan warna hijau. Kita lihat hutan hujan tropika adalah hutan yang paling luas yang terdapat di Malaysia. Banyak di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia, di Sabah dan Sarawak banyak. Okey, di semenanjung Malaysia you boleh lihat. Okey, ini adalah pola taburan hutan hujan tropika. Okey, di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia, seterusnya di pedalaman Sarawak dan pedalaman Sabah. Okay, kita teruskan. Hutan hujan tropika adalah hutan yang paling luas di Malaysia dan mempunyai pelbagai spesies. Macam mana nak kenal spesies tu? Biasanya ranger, kalau di dalam taman negara lah, taman hutan, taman negara, ranger akan men-tagging atau melabel setiap pokok tu. So you all berpeluang lah untuk mengenali spesies-spesies hutan hujan tropika. Okey, yang kedua, ciri yang kedua adalah hutan hujan tropika adalah malar hijau. Malar hijau merujuk kepada kawasan hutan hujan tropika, dia tidak akan meluruhkan daun. Okey, ini adalah kelebihan hutan kita lah, malar hijau. Setiap tahun, setiap hari ataupun setiap bulan dia akan berwarna hijau saja, dia tidak akan meluruhkan daun. Seperti setan-setan hutan di negara lain, pada masa-masa tertentu dia akan meluruhkan daun, tetapi hutan hujan tropika tidak. Sebab tu ia dikenali sebagai hutan malar hijau. Okey, ciri yang ketiga hutan hujan tropika iaitu mempunyai 4 lapisan yang nyata. 4 lapisan. Okey, kita bermula di lapisan yang paling bawah lah. Paling bawah dikenali sebagai lantai hutan. Okey. Lepas tu ada lapisan tengah.
Okey, lapisan kedua adalah lapisan kanopi, juga dikenali sebagai silara. Dan yang paling tinggi adalah renjung ataupun kita panggil dia sebagai emergent. Okey, kita lihat 4 lapisan ini. Pada peringkat lantai hutan, ketinggian pokok adalah daripada 10 meter sahaja. Biasanya di lantai hutan hujan tropika mempunyai permukaan tumbuhan yang jarang. Ini kerana di kawasan lantai hutan adalah gelap kerana lapisan kanopi telah menapis cahaya matahari dan menyebabkan lantai hutan kita gelap, dan ini menyebabkan permukaan tumbuhan jarang di kawasan lantai. Selain itu juga terdapat tumbuh-tumbuhan saprofit yang tumbuh di kawasan lantai hutan. Saprofit merujuk kepada tumbuhan yang tumbuh di kawasan pokok-pokok yang reput. Saprofit adalah contohnya kulat. Okey, itu adalah tumbuhan saprofit. Seterusnya kita pergi ke lapisan tengah. Lapisan tengah biasanya mempunyai ketinggian antara 10 hingga 20 meter. Biasanya ia terdiri daripada pokok-pokok kecil. Kalau lapisan lantai hutan tadi ada tumbuhan saprofit, di lapisan tengah ada tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit merujuk kepada tumbuhan yang menumpang di atas pokok. Dia menumpang sahaja, tetapi ia boleh menghasilkan makanannya sendiri. Okey, pokok epifit. Selain itu juga terdapat tumbuh-tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit ni dia dah menumpang, lepas tu dia ambil pula makanan daripada pokok induk. Tu parasit lah. Okey, kita teruskan dengan lapisan ketiga, kanopi. Lapisan ketiga juga dikenali sebagai lapisan silara, di mana pada lapisan ini ketinggian pokok adalah antara 20 hingga 40 meter. Lapisan kanopi adalah lapisan pelindung cahaya matahari kerana ia adalah sangat padat. Okey. Dan lapisan keempat adalah lapisan renjung atau kita panggil juga sebagai emergent, di mana ketinggian pokok pada lapisan ini antara 40 hingga 50 meter. Biasanya pada lapisan ini pokoknya adalah berkayu keras, tumbuh rapat-rapat, mempunyai batang yang lurus dan tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Mereka memerlukan cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Itu adalah 4 lapisan pada hutan hujan tropika. Okey, batang pokok lurus dan tinggi. Okey, seterusnya daun. Daun di kawasan hutan hujan tropika ada ciri-ciri yang unik, di mana daunnya lebar. Daunnya lebar adalah untuk memerangkap cahaya matahari semaksimal yang boleh. Seterusnya biasanya hujungnya runcing. Hujungnya runcing adalah untuk mengalirkan air hujan. Di kawasan hutan hujan tropika mempunyai di kawasan iklim khatulistiwa mempunyai hujan yang lebat kan. So keadaan daun yang runcing ini akan mengalirkan air hujan. Selain itu juga permukaan daun di kawasan hutan hujan tropika berlilin. Berlilin maksudnya ia berkilat. Berkilat ini adalah untuk memantulkan balik haba. Tumbuhan tidak perlukan haba, dia hanya memerlukan cahaya. Cahaya diserap dan haba dipantulkan balik. Okey, yang terakhir berbulu. Berbulu ini kita tak nampak dengan mata kasar, tapi sekiranya kita lihat menggunakan kanta pembesar, dia berbulu. Berbulu ini adalah untuk mengelakkan daripada daun-daun ini dimakan oleh ulat. Dan ciri yang terakhir adalah hutan hujan tropika mempunyai akar banir. Akar banir ini akan menyokong pokok ini daripada tumbanglah, dia akan menyokong. Selain itu, di hutan hujan tropika mempunyai hujan yang banyak. So, akar banir ini akan menyerap air hujan tersebut. Akan beralih kepada hutan pantai. Hutan pantai.
Okey, hutan pantai. Okey, hutan pantai tumbuh di kawasan berpasir, kawasan berpasir. Tumbuhannya adalah berbeza mengikut jarak dari laut dan berbeza mengikut ketinggian. Contoh pokok yang berada di hutan pantai adalah pokok ru, pokok kelapa, mengkuang laut dan tapak kuda. Okey, ayo kita lihat di manakah taburan hutan pantai di Malaysia. Berbalik kepada peta ini, hutan pantai adalah kawasan yang ditandakan dengan biru. Kalau kita rujuk peta ni, kawasan biru berada di paling banyak di pantai timur, khususnya di negeri Kelantan, negeri Terengganu, sedikit di Johor, di Mersing. Di pantai timur khususnya negeri Kelantan, Terengganu. Sebab tu di Terengganu dan Kelantan mempunyai pantai-pantai yang cantik. Contohnya pantai Batang Buruk, pantai Batu Buruk dan banyak lagi. Ini adalah profil hutan pantai. Tumbuhannya berbeza mengikut jarak daripada laut. Ini adalah laut. Kita mulakan dengan kawasan yang paling dalam, di pedalaman. Yang pertama adalah pokok kelapa. Seterusnya ada pokok mengkuang, pokok-pokok renik, pokok ru. Pokok ru ni penting di pantai kerana ia memecahkan angin. Seterusnya ada tapak kuda. Tapak kuda iaitu tumbuhan menjalar. Seterusnya adalah laut. Itu tadi hutan pantai. Seterusnya kita akan beralih kepada hutan paya air tawar. Hutan paya air tawar biasanya berada di kawasan pedalaman. Kita lihat di manakah hutan paya air tawar di Malaysia. Kita berbalik kepada peta ini. Hutan paya air tawar diwarnakan dengan warna kuning. Di manakah kawasan yang warna kuning? Di sekitar pedalaman Pahang, khususnya Tasik Chini dan Tasik Bera. Seterusnya ada di Sarawak, iaitu di kawasan Delta Rajang. Terdapat juga sedikit di Selangor. Itu adalah kawasan hutan paya air tawar di Malaysia. Hutan paya air tawar tumbuh di kawasan yang bersaliran buruk. Bersaliran buruk merujuk kepada kawasan yang menakungkan air. Airnya tidak mengalir. Kawasan hutan paya tawar mempunyai kayu keras dan tumbuh secara bercampur aduk. Dan terdapat pelbagai jenis akar pada hutan paya air tawar ini. Apakah akar tersebut? Mempunyai akar udara untuk menyerap oksigen. Akar pneumatophore juga menyerap oksigen, mempunyai akar banir dan akar jangkang. Ini adalah profil hutan paya air tawar. Di sini kita nampak ada 3 lapisan, iaitu A yang dekat dengan kawasan perairan, B dan C. Kawasan A terdiri daripada tumbuhan adalah jarang kerana kurang cahaya matahari. Lantai hutan dibanjiri air pada musim hujan. Itu adalah lapisan A. Seterusnya B, pokok-pokok bersaiz kecil dan sederhana. Ini lapisan B. Seterusnya pada lapisan C, pokoknya adalah berkayu keras dan tinggi, membentuk kanopi yang tidak sejajar. Lihat tu lapisan kanopi dia. Sini tinggi sikit, lepas tu ada ruang dan ada pokok lagi yang tidak sejajar. Adalah hutan paya air tawar. So kita akan beralih kepada hutan seterusnya, iaitu hutan paya air masin. Hutan paya air masin juga dikenali sebagai paya bakau. Hutan paya bakau. Di manakah taburan hutan paya bakau? Mari kita rujuk peta tadi. Ditandakan dengan warna ungu atau purple. Kita daripada peta ni kita boleh lihat hutan paya air
paya air masin berada di pantai barat, khususnya di negeri Perak, di Selangor dan sedikit di timur Sabah. Okey, itu adalah kawasan Larut Matang. Di Larut Matang Perak, taman negaranya adalah Paya Bakau. Oh, hebat. Seterusnya ada sedikit di Delta Rajang. Dan kalau tak silap tu adalah Sandakan. Di Sandakan sedikit sahaja. Hutan paya air masin. Okey. Hutan paya air masin berada di pinggir laut. Di pinggir laut. Khususnya kawasan yang bersaliran buruk. Kawasan bersaliran buruk maksudnya air tidak mengalir, air bertakung di situ. Kawasan berlumpur dan terlindung daripada ombak. Apabila air pasang, kawasan ini akan ditenggelami air. Kawasan hutan paya air masin juga adalah tumbuhannya berbeza mengikut jarak daripada laut dan mempunyai jenis akar ceracak dan akar jangkang. Okey, hutan paya bakau. Okey, ini adalah profil hutan paya bakau. Okey, ini adalah kawasan lautan dan ini adalah kawasan ke daerah daratan. Okey, kita boleh lihat ada pelbagai akar, jenis akar. Yang pertama adalah akar banir. Okey, ini adalah akar banir. Seterusnya akar jangkang dan akar ceracak. Ini adalah akar ceracak. Okey, pentingnya hutan paya bakau ni adalah untuk menstabilkan ombak agar tidak berlakunya hakisan di tepi-tepi pantai. Itu pentingnya hutan paya bakau. Selain itu, paya bakau juga adalah kawasan habitat untuk hidupan akuatik. Seterusnya kita akan beralih kepada hutan gunung. Hutan gunung. Okey, hutan yang terakhir. Hutan gunung. Hutan gunung tumbuh di kawasan yang mempunyai ketinggian melebihi 1,200 meter daripada aras laut. Hutan gunung berbeza mengikut ketinggian. Okey, ini adalah merujuk kepada profil hutan gunung. Okey, bermula daripada bawah, ketinggian 1,200 iaitu hutan mountain bawah. Seterusnya hutan mountain atas, tumbuhan hampir alpine dan puncaknya adalah tumbuhan alpine. Pada lapisan bawah, antara pokok yang terdapat di kawasan ini adalah pokok oak, pokok laurel, tumbuh-tumbuhan epiphyt seperti orkid dan paku langsua. Seterusnya pada ketinggian 1,800 ke 2,900 terdapat pokok pine, pokok cypress, gelam gunung, tumbuh-tumbuhan epiphyt, contohnya lichen dan lumut. Okey, pada lapisan ini juga terdapatnya bunga Rafflesia, iaitu bunga yang terbesar di dunia, periuk kera dan pelbagai lagi lah. Okey, seterusnya pada lapisan ketiga, antara ketinggian 2,900 ke 3,500 terdapat pokok-pokok hampir alpine, contohnya pokok conifer. Okey, dan pada puncak tertinggi iaitu ketinggian melebihi 3,500 meter terdapat pokok-pokok alpine, contohnya pokok orkid dan pokok ataupun tumbuh-tumbuhan lumut. Okey, kita berbalik kepada peta ini untuk melihat di manakah hutan gunung. Hutan gunung ditandakan dengan warna coklat, warna koko, warna brown. Okey, daripada peta ini kita nampak kawasan hutan gunung berada di kawasan pedalaman. Okey, pedalaman Semenanjung Malaysia. Seterusnya pedalaman Sarawak dan pedalaman Sabah. Okey, secara kesimpulannya, di Malaysia terdapat 5 jenis hutan tumbuhan semenanjadi
iaitu hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan paya air tawar, hutan paya air masin dan hutan gunung. Alhamdulillah, kita telah mempelajari tentang jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semajadi di Malaysia. Secara ringkasnya, kesemua hutan ini mempunyai keunikan yang tersendiri. Harapan cikgu, kita mestilah menjaga dan memelihara tumbuhan semajadi ini agar dapat diwarisi ke generasi seterusnya, insya-Allah. Sekiranya pelajar-pelajar mempunyai sebarang pertanyaan atau soalan, boleh tulis di ruang komen, nanti cikgu akan jawablah. Okey. Pelajar-pelajar boleh juga membuat latihan pengukuhan. Cikgu ada sertakan link untuk pelajar membuat latihan pengukuhan. Kepada yang masih belum subscribe, mohon subscribe channel cikgu untuk you all update dengan video-video seterusnya, insya-Allah. Okey guys, jumpa lagi pada video seterusnya. Bye bye.